Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sihat semua? Alhamdulillah. Kak Ina ada, Masya Allah. Mana? Hujan ya? Orang datang lambat. Kak Zah pun datang lambat. Datang lambat. Hujan kan? Baru sampai. Ada yang baru sampai. Okey, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersiaran, berkuliah bagi rakan-rakan kita yang di rumah. Terima kasih kerana ikuti pengajian kita ya pada petang ini. Dan saya harap saya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Kak Siti kata kat sini, maaf Ustazah tak hadir physically, ada urusan. Tak apa, boleh je. Okay, kita juga ada Azfa ada di ruangan kita ni. Saya kena meraihkan semua orang kat sini. Okay. Kak Som kita sebagaimana biasanya, terima kasih Kak Som ada di sini. Kak Noh dan siapa-siapalah semuanya yang hadir secara online dan juga yang offline yang ada di masjid ya. Baik, alhamdulillah kita pada petang ini akan menyambung perbincangan kitab kita berkenaan dengan kesan maksiat yang dilakukan oleh seorang Muslim ke atas dirinya. Jadi hari ini kita masuk ke poin yang keberapa? 13. Okay. Kita masuk ke poin kita yang ke-13, iaitu maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Maksiat adalah penyebab kehinaan seorang hamba. Baik, kita baca ya sedikit. Maksiat menyebabkan seorang hamba menjadi hina di hadapan Allah dan rendah dalam pandangannya. Jadi maksiat, orang yang melakukan kemaksiatan ya dalam hidupnya, antara kesannya ialah menyebabkan dia menjadi hina di hadapan Allah dan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ni dalam hidup yang nak kita kejar adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kalau setiap hari kita kejar pandangan manusia, kita tak ke mana. Tapi kalau setiap hari kita berusaha untuk mengejar pandangan Allah ni maksudnya lah redha Allah. Ya, kita kejar redha Allah. Kita usaha untuk mendapatkan keredaan Allah itu. Di sinilah punca ataupun faktor penyebab seseorang boleh mendapat kemuliaan. Kerana apa dia dapat kemuliaan? Kerana dia adalah insan yang berusaha untuk mengejar redha Allah itu tadi. Okey? Baik, seterusnya. Di sini kita ada pendapat daripada Al-Hasan Al-Basri yang mana beliau berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah sehingga mereka pun bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, tentulah dia akan menjaga mereka. Jadi kita ada dua kategori manusia dalam perbincangan kita di sini. Satu, manusia yang hina. Dua, manusia yang mulia. Jadi diletakkan ya pada kategori ini,
Tadi Imam Hasan Al-Basri ya, dalam kitab kita ini dia jelaskan mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah sehingga mereka pun bermaksiat kepadanya. Kita dapat satu poin di sini. Manusia yang hina mendapat kehinaan Allah ialah mereka yang bermaksiat kepada Allah. Dua. Okey. Yang kedua tadi dia kata sekiranya mereka adalah orang yang mulia di hadapan Allah, tentulah dia akan menjaga mereka. Secara tak langsungnya kita dapati daripada ayat Imam Hasan Al-Basri itu tadi, orang yang maksiat dia dapat kehinaan. Kalau orang yang mulia dia dapat apa? Dia dapat pula. Orang yang mulia apa yang dia lakukan? Keredaan. Okey, macam mana kita dapat keredaan Allah tu tadi? Kita buat? Tak dengar. Kak Ina ke Cik Ros cakap ni? Yes, Allah jaga kita. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan penjagaan Allah itu tadi? Dia mesti menerusi ketaatan kita kepada Allah. Jadi dia berlawanan. Okey? Orang yang buat maksiat mendapat kehinaan Allah. Orang yang mentaati Allah, dia buat perintah-perintah Allah, dia akan mendapat kemuliaan pada pandangan Allah. So dia berlawanan. Sebagaimana yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas kita bincang tentang apa? Liza ingat tak minggu lepas? Kita bincang tentang Liza je buka page. Kak Zah steady je, dia tak buka page dia kan. Okey, Kak Zah ingat apa kita bincangkan? Maksiat jadi perkara biasa. Apa contoh yang kita berikan? Azab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat-umat yang terdahulu yang melakukan dosa. Okey, saya letak di sini ya. Sebelah sini. Kita bincangkan last week, minggu lepas. Kaum yang melakukan dosa, okey? Mereka dapat azab daripada Allah. Ini kemuliaan atau kehinaan? Kehinaan. Jelas kepada kita, mereka yang melakukan kemaksiatan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala pandang mereka dengan pandangan yang hina, sehingga mendapat azab daripada Allah itu tadi. Walaupun ya kita kata di sana Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus berikan azabnya. Datang terlebih dahulu peringatan daripada Allah. Allah datangkan para nabi untuk berikan peringatan kepada mereka supaya pulang ke pangkal jalan. Bertaubat kepada Allah, sembah Allah, jangan sombong. Jadi orang yang sentiasa beribadah kepada Allah. Tetapi adakah mereka ambil peduli? Tidak. Itu yang tadi Kak Zah kata dia jadi biasa pada diri dia. Kebiasaan kita dalam melakukan kemaksiatan itu tadilah yang menjadi punca kita meletakkan diri kita pada kategori hina. Kita sendiri yang meletakkan diri kita pada tempat itu. Ya? Dengan perbuatan tangan kita sendiri. Peringatan ni Allah dah berikan kepada kita banyak. Cuma orang yang mendapat peringatan itu, adakah dia nak stay pada kategori ni ataupun dia nak keluarkan masuk ke sini? Jadi sekarang, pada hari ini, kita nak belajar macam mana kita nak keluarkan diri kita daripada kategori tersebut. Yang last week tu. Okay, so ini dia punya link lah kaitannya antara minggu lepas dengan minggu ini. Last week kita bincang orang yang buat maksiat, dia jadi biasa. Sekarang kita tak nak kebiasaan itu kita biarkan dalam diri. Kerana apa? Kebiasaan akan bawa kepada kehinaan. Dan kita nak jadikan diri kita orang yang mendapat kemuliaan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi di sini ya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Dijelaskan kepada kita, jika seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Namun sebelum itu, ya, sebelum saya nak discuss ayat yang di bawah itu kan,
saya nak bawa beberapa ayat Al-Quran yang lainnya untuk menunjukkan kepada kita bahawa orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang yang menjadikan dirinya seorang hamba yang hina. Sebab apa? Kita lihat di dalam ayat Al-Quran surah As-Sajdah pada ayat yang ke-22. Tadi topiknya apa ya? Maksiat? Penyebab kehinaan Surah As-Sajdah ayat yang ke-22. Sebelum kita lihat kepada ayat yang ke-22 ini, kalau kita rujuk pada ayat yang sebelumnya, itu ayat yang ke-17. Allah kata kepada kita, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Adakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? Allah kata apa? La yastawun. Takkan sama orang yang beriman dan orang yang fasik. Minggu lepas pun Ustazah dah beritahu kan, maksud orang yang beriman itu orang yang Allah kata, adakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? Allah kata, ia takkan sama. Kenapa dia tak sama? Orang yang beriman dan orang yang fasik dia takkan sama. Kan? Kerana apa? Pada ayat yang berikutnya Allah kata orang yang beriman kami masukkan mereka ke dalam jannatul ma'wah. Sebab apa? Mereka adalah insan yang melakukan ketaatan-ketaatan dan mendapatkan kemuliaan Allah. Jadi Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Berbeza dengan orang yang fasik. Fawa'wahumun nar, Allah kata. Orang yang fasik, tempat kembalinya adalah neraka. Pada ayat yang ke-22, apa kata Allah? Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Siapa yang lebih zalim? Okey, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Siapakah orang yang lebih zalim? Yang mana telah kami sebutkan, berikan peringatan tentang ayat-ayat kami, iaitu ayat Al-Quran, berikan peringatan tentang kebesaran Allah, berikan peringatan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang ini, orang yang fasik itu tadi, humma a'radu, dia palingkan. Ya, humma a'rada anha, dia palingkan diri dia daripada setiap ayat yang telah diingatkan kepada dia. Orang yang begini memang layak bagi mereka itu mendapat balasan daripada Allah. Ini adalah orang yang hina. Teori dia mudah ya di sini. Ketaatan akan bawa kita kepada syurga Allah. Maksiat akan bawa kita ke neraka Allah. Orang yang mana bermaksiat kepada Allah sesekali bukanlah orang yang mulia. Yang dia peroleh hanyalah kehinaan semata-mata. Ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang hal yang sedemikian.
Tak ada Allah kata, oh buat maksiat aku masukkan kau ke dalam syurga. Tak ada. Allah tak kata gitu. Maksiat, orang yang fasik, ingat orang fasik bukan orang yang keluar daripada agama ya. Dia masih lagi orang yang beriman kepada Allah. Tetapi dia keluarkan dirinya daripada ketaatan. Dia tak buat apa yang Allah perintahkan kepada dia. Tapi Allah tetap pulangkan dia ke dalam neraka. Kerana keengganannya untuk mendengar, untuk mengambil perhatian, untuk mengambil peringatan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Sebab itu apa Allah kata, "Tsumma a'rada anha." Orang yang begini dia berpaling. Kita berikan peringatan kepada dia, tak nak dengar. Kita cakap ini salah, tak nak dengar. Kita cakap gini, ini tak boleh, tak peduli. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? "Fama'wahumun nar." Kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Sama juga, sila rujuk surah Yunus ayat 7 hingga 8. Ya, ini surah As-Sajdah ayat 22. Kalau nak lihat yang lebih lanjutnya, dia mula daripada ayat yang ke-17. Surah Yunus ayat yang ke-7 hingga ke-8. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang orang yang mana mengeluarkan diri mereka daripada ketaatan. Apa kata Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan la yarjuna liqa'ana. La yarjuna liqa'ana, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Maksudnya orang-orang ini dia tak ingat mati, tak ingat hari kiamat. Orang yang tak ingat kematian, tak ingat hari kiamat, kebiasaannya mereka bergelumang dengan kemaksiatan. Kerana kalau kita ingat mati, kita ingat hari kiamat, kita takut nak buat dosa. Sebab kita tahu, bila kita mati, kalau kita buat dosa, kita dah mula diazab di alam barzakh. Bila kita di hari kiamat, makin susah urusan kita di hari kiamat. Sebab itu, orang yang dia tak mengharapkan pertemuannya dengan Allah, dia adalah insan yang mana tak kisahlah orang kata mati ke, kan? Tak kisahlah orang kata pasal hari kiamat ke, dia akan terus-terusan melakukan kemaksiatan. Kerana dia tak mengharapkan pertemuan itu. Dan Allah bincangkan dalam ayat ini, Allah kata apa? Waradu. Orang ini, satu, tak harapkan pertemuan. Mereka ni, Allah kata, redha dengan kehidupan dunia. Okey, ini kita sedang bincangkan surah Yunus ayat 7 hingga 8. Ada beberapa perkara yang Allah sebutkan. Pertama, orang ini ialah mereka yang tidak mengharapkan pertemuan mereka dengan Allah. Kedua, Allah sebutkan waradu bil hayatid dunya. Mereka redha dengan kehidupan dunia. Kita boleh kejar dunia atau tidak, saya tanya? Kak Rafidah, boleh tak? Tak boleh? Kita tak boleh kejar kehidupan dunia. Dia kena agak-agak. Oh, macam nak masak pula ya. Ada agak-agak dia. Kena agak-agak ya. Okey. Tak boleh campak-campak. Kena agak-agak. Boleh saja, ya. Kita mesti ada rasa suka pada dunia. Kalau tak, susah juga kita nak beribadah. So konsep kita yang cinta dunia ni pun kena betulkan juga. Jangan kata, oh saya tak suka dunia langsung. Tak boleh. Kalau kita kata tak suka dunia langsung, nanti tak kerjalah kita. Kan? Tak pakai lawa-lawa dah kita.
pakai baju sembang-sembang, keluar rumah tu aja tak gosok. Kenapa gini? Wah, aku tak suka dunia. Macam gitu lah kan. Kenapa pakai tudung ni? Wah, aku tak suka dunia. Tak kisahlah pakai gini. Lusuh-lusuh pakai. Gitu keadaannya. Tak boleh. Sebab apa? Agama kita, Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dua-dua Nabi minta. Nabi minta dunia yang baik, akhirat kita juga baik. Maknanya tak boleh langsung kita buangkan dunia itu. Tapi sekarang, redha dengan kehidupan dunia ini ialah dia buang akhiratnya. Okay? Dia buang akhiratnya, tak beribadah kepada Allah, ingkar dengan perintah Allah, orangnya begini. Dan dia nak hidup untuk dunia sahaja. Tak ada langsung untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya. Kemudian, apa kata Allah? Orang ini dia bukan hanya setakat dia redha dengan dunia, wa tama'annu biha. Dia rasa tenang dengan kehidupan dunia itu. Dia tenang duduk pada dunia tersebut. Maknanya dia rasa dunia ni lah segala-galanya. Kan? Apa yang dia kejarkan untuk dunia itulah. Namun kalau nak fikir tentang akhirat, tidak ada. Sebab itu matlamat dan tujuan akhir dia. Ketenangan yang dia nak hanya di dunia. Tak sama dengan orang yang ada dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia kita adalah jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Okey? Kita hidup di dunia ini, dia tempat kita beramal soleh untuk investment kita di akhirat kelak. Kita hidup di dunia ini, dia bukan hanya semata-mata dunia. Yes, kita kata kita kerja. Kita ada kehidupan yang mewah contohnya. Kita ada kehidupan yang serba-serbinya okey. Tapi kehidupan kita yang mewah, kita beramal ibadah dengan kehidupan itu. Ini orang yang ada dunia dan akhirat. Kita ada banyak duit, kita bersedekah, kita berzakat, kita bantu orang lain. Kita rasa hidup kita sentiasa tenang dan sebagainya. Alhamdulillah. Ketenangan dalam kehidupan kita itu menjadikan kita orang yang lebih dekat kepada Allah. Sebab itu dunia tak boleh dibuang. Ya? Apa-apa yang kita ada pada dunia ini, dia akan menjadi perkara yang dipersoalkan di akhirat kelak. Akan kita bawa ke akhirat kelak. Tapi kalau orang yang tenang dengan kehidupan dunia pada poin yang ketiga dalam surah Yunus ayat yang ke-7 itu, dia cuma fikiran dia, matlamatnya dunia sahaja. Kalau dia kaya dengan harta dia, dunia sahaja dia perhabiskan. Tidak ada tujuan akhirat. Ya? Kalau dia bernikah, contohnya bernikahnya hanya untuk tujuan dunia sahaja, tidak ada tujuan akhirat. Beza dengan orang yang berimannya. Kita buat apa saja, kita ada anak, kita didik anak kita, kita jadi seorang isteri, kan? Kita bekerja contohnya, kita seorang pelajar, kehidupan kita ada linknya dengan akhirat. Tapi kalau orang yang fasik, kebiasaannya akhirat tu letak tepi. Orang yang begini, ya, kita lihat kembali ya pada ayat itu. Apa kata Allah? Orang yang begini, dia bukan hanya tadi kan, dia tak mengharapkan pertemuan dengan Allah, dia itu redha dengan kehidupan dunia, dia tenang sangat berada di dunia ini. Dan orang-orang yang begini, dia lupa dengan ayat Allah. Wahum an ayatina ghafilun. Mereka lalai dengan ayat-ayat kami. Ya, jadi kita ada poin kita yang keempat di sini. Apa maksud lalai dengan ayat-ayat kami? Apa maksud lalai dengan ayat kami? Cik, jawab cik. Cik yang tengok saya, cik yang cantik. Dekat Gufra panggil cik Arab kan? Betul. Teman-teman dia, cik yang Arab tu. Cik Arab. Cik, maaf cik, siapa nama cik sayang? Hah? Tak dengar apa? Syarifah? Syarifah Syifa. Nak panggil cik apa?
Oh, macam Sharifah ini. Oh. Cik Sharifah. Okey, Cik Sharifah. Kalau kita kata kita lalai dengan ayat-ayat Allah, bagaimana tu Cik Sharifah? Tak kisah. Okey, tak kisah tentang apa? Tak boleh peduli tentang apa? Okey. Ayat Allah apa? Okey, Kak Ina macam nak jawab tadi. Perintah Allah lagi? Hukum lagi? Itu sahaja. Peraturan? Hukum peraturan macam sama. Hukum peraturan macam sama. Ada yang lain? Nasihat? Oh, macam-macam ayat keluar ya vocab kita pagi ni. Petang ini. Pagi pula petang. Okey. Itu tak muat kat sini. Tentang balasan Allah. Ayat-ayat Allah ini ialah kita kata bukti. Ya, bukti tentang kewujudan Allah, bukti tentang kebesaran Allah, bukti tentang Allah itu adalah maha segala-galanya. Saya rangkumkan semua tu tadi ya. Bila kita sebagai seorang muslimah, kita mengaku tentang kebesaran Allah, ya, kita rasa diri kita kecil. Itulah yang menyebabkan kita tak sanggup untuk melalaikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sejenis demikian keadaan. Sama juga bila ia jadi bukti tentang ciptaan Allah, kita sedar Allah yang ciptakan kita. Kan? Bila kita tahu Allah yang ciptakan kita, adakah kita ni nak melakukan kemaksiatan? Dia senang macam inilah. Teori dia gini Ada orang yang levelnya tinggi. Kita kerja lah senang. Kita kerja. Agak-agak kita nak langgar tak? Langgar tak apa-apa yang bos kita cakap? Kenapa tak? Takut kena buang kerja kan? Cik tu agak kena gigit. Betul. Takut kena buang kerja. Kita rasa takut. Dengan Allah seharusnya lebih lagi. Betul tak? Dengan Allah seharusnya lebih lagi. Sebab apa? Allah ciptakan kita. Allah yang beri segala-galanya pada kita. Kita kata, oh saya kerja, bos saya yang bagi duit. Bukan Allah. Betul. Begitu keadaannya. Tapi siapa yang beri rezeki kepada bos kita untuk beri rezeki pada kita? Allah. Dia akan balik pada Allah. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, dia akan balik pada Allah. Namun, orang yang begini, okay, yang dia lalai tadi kan, dia tak fikir dah. Dia tak rasa, tak ada, saya kerja ni, penat ni, ya Allah. Sebut lagi ya Allah Sebab apa dia pasik? Keringat, okay. Ya Allah, saya kerja ni, saya sendiri kerja tau. Ada orang tahu, saya punya penat lelah. Peluh saya mengalir, awak kira? Tak ada, kita tak cakap gitu. Kita rasa apa? Kita yang berusaha ni macam Qarun. Kan? Qarun ni beriman. Kita tak kata tak beriman, dia beriman. Qarun ni. Orang datang pada dia, jangan lupa harta engkau ni perlu dibantu pada orang lain. Kan? Jangan sombong. Qarun peduli? Tak. Dia kata apa? Aku dapat ni hasil usaha aku. Tak ada kena mengena dengan Allah. Dia kata gitu. Orang yang begini, last kali kan, pada ayat ini, Allah kata apa? Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka semua ini, empat kategori manusia ini, kan, Allah rangkumkan pada ayat yang ke-7. Bila masuk kepada ayat yang ke-8, Allah kata, semua orang-orang yang begini, kami pulangkan mereka ke dalam api neraka. Seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ancaman kepada dia dengan api neraka, bermakna ia adalah kehinaan. Kenapa dia dapat kehinaan itu? Kerana dia melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan dirinya daripada ketaatan. Dia begitu. Jadi teori kita petang ini dia mudah je gini. Nak dapatkan kehinaan, silakan kemaksiatan itu. Nak dapatkan kemuliaan, taat kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah, orang yang beriman, kami akan berikan kepada dia dengan jannatul ma'wa. Kami akan berikan kepada dia dengan syurga yang bernama Al-Ma'wa itu.
Kemudian ya, kita lihat ya pada kitab kita di sini. Terus dia masuk dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Baru boleh masuk surah Al-Hajj ayat yang ke-18 yang ada dalam kitab. Baik. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Allah hinakan dia, walaupun kita rasa hidup kita ada orang yang suka kita. Tapi itu sebenarnya hanyalah pada dasarnya sahaja. Allah kata apa di sini? Orang yang begini, tidak ada orang yang akan memuliakan dia. Kerana apa? Sila lihat ya, pada perengan kita yang di bawah itu, apa penjelasan yang diberikan kepada kita? Apabila ternyata orang-orang memuliakannya secara zahir. Memang kita nampak orang angkat dia, orang puji dia, orang suka dia, tapi itu adalah secara zahir. Okey? Secara zahir. Yang mana itu pasti dikarenakan mereka memiliki hajat terhadapnya. Dan ada tujuan-tujuan yang tersendiri. Kerana itu orang suka kepada dia. Atau takut dengan kejahatannya. Padahal dia adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka. Seorang hamba terus-menerus melakukan maksiat sehingga maksiat tersebut terasa remeh dan kecil dalam hatinya. Ini poin kita yang minggu lepas. Sebab dia dah biasa buat maksiat itu, maksiat tersebut jadi benda yang remeh dalam hidupnya. Kemudian dikatakan begini ya, itulah tanda-tanda kebinasaan. Kerana apa? Dosa jika terasa semakin kecil dalam hati seorang hamba, maka dia akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa jika terasa semakin kecil dalam hati seorang hamba, maka dia akan semakin besar di sisi Allah. Kedudukan dia semakin mulia. Bila kita lihat dosa itu, semakin kita lihat dia ada benda yang kita tak bernafsu nak buat. Kan? Kawan-kawan kita ajak-ajak duk simbang-simbang ni kan. Jom kita simbang kan, berbual kan. Buat kita kata tak apalah. Kan, jangan masukkan saya lah dalam forum ni. Saya tak nak lah. Maknanya kita nampak benda tu kecil. Dia tak memberi apa-apa faedah pada diri kita. Orang yang begini, bila dia usaha untuk mengeluarkan dirinya daripada kemaksiatan, dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, pelbagai macam dosa, dia tak nak dekat. Dia jauhkan, dia usaha, keluarkan. Orang yang begini, dia melihat dosa itu kecil. Maknanya dia tak pentingkan dosa itu. Ada orang dia pentingkan dosa. Best benda ni bagus lah. Jom lah macam tu kan. Ada orang suka. Tapi ada orang tak. So kita kena jadi orang yang tak suka pada dosa. Sebab tu kita belajar kenal pada dosa tu. Kan? Kalau tak kenal, nak cakap tak cinta. Boleh tu guna ayat tu? Boleh. Soal-soal takkan tak boleh lah. Tak kenal maka tak cinta. Yes, kalau tak kenal dosa tu, takkan tak cinta pula. Kalau tak kenal tak benci lah maknanya. Kita sedang kenal dosa tu tadi kan. So kita benci dia. That's why kita jauhkan diri kita daripada dosa tersebut. Kerana kita tahu kesannya apa. Kita belajar hari ini, dia akan menyebabkan kita jadi orang yang hina di sisi Allah pada pandangan Allah. So kita jauhkan diri kita daripada dosa tu tadi. Di sini, orang yang begini, dia semakin besar. Maksud semakin besarnya, Allah letakkan pada dia pada kemuliaan. Ini yang kita nak kejar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Ya, yang kita nak pentingkan, yang nak kita besarkan dalam hidup kita. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di sini dijelaskan kepada kita dengan satu riwayat daripada Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya maknanya kitab sahih Imam Al-Bukhari, dari Ibn Mas'ud, dia berkata, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah sedang berada di kaki gunung. Ini beza. Orang yang beriman
Dan juga orang yang melakukan dosa itu tadi. Orang yang beriman, dia akan lihat dosa itu seperti gunung yang akan timpa dia. Tapi kalau orang yang derhaka, maksudnya orang yang fasik itu tadi, dia melihat dosa tu macam mana? Macam lalat yang hinggap di hidung dia. Lalat tu hinggap, tepis. Apa jadi? Terbang kan? Dihinggap lagi, dia tepis. Orang yang mengeluarkan diri daripada ketaatan, begitu keadaannya. Tapi kalau orang yang betul-betul ni mukmin, yang Allah pulangkan dia ke dalam syurga itu tadi, dosa, dia tahu itu dosa. Kita bayangkanlah diri kita ni umpama berada di kaki gunung. Gunung tu besar sekali dan gunung tu akan timpa kita. Orang yang begini, dia akan usaha selamatkan diri dia daripada ditimpa oleh gunung tersebut. Tapi kalau kita nampak dosa itu macam lalat yang hinggap kat hidung kita ni, kita just tepis je. Tepis dah settle. Dihinggap lagi, kita tepis lagi. Maknanya dia insan yang cenderung untuk melakukan dosa demi dosa. Dia tak apa, nanti kan kita buat lagi. Macam itu keadaannya. Tak apalah, kan buat lagi sedemikian. Okey. Kemudian di sini kita lihat ya. Ada saya nak masuk kepada poin yang ke-14 sebab poin kita yang ke-14 sikit je di bawah itu. Maksiat juga akan menyebabkan saya tak sedap lah nak sebut nama ni. Ada tak perkataan lain nak berikan pada saya? Perkara buruk berlaku. Okey? Benda-benda tak baiklah boleh berlaku dalam hidup kita. Bila kita ni jadi orang yang sentiasa dengan kemaksiatan itu, kan, disebutkan kepada kita, orang yang begini, dia akan terkena hal-hal yang tak baik akibat daripada dosa yang dia lakukan. Baik dari kalangan manusia maupun haiwan ternak yang dia miliki. Jadi pelaku maksiat tadi dan yang berada di sekitarnya akan terbakar ya oleh kesan buruk dosa dan kezaliman tersebut. Dan di sini ada pendapat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, sungguh burung hubara yang panjang lehernya boleh mati dalam sarangnya disebabkan kezaliman orang yang zalim. Dan ada juga pendapat daripada Mujahid di sini. Dia kata apa? Sesungguhnya binatang ternak melaknat para pelaku maksiat dari kalangan anak Adam jika terjadi kemarau yang sangat dan hujan tidak turun. Binatang ternak ini, dia akan berkata, mereka ni akan kata, ini disebabkan oleh kesan dosa anak Adam. Ada juga ya, kita dapati Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia memetik pendapat Ikrimah. Ya, Ikrimah berkata, binatang-binatang melata dan serangga-serangga di bumi, sehinggalah kumbang dan kalajengking berkata, kami terhalang dari hujan disebabkan dosa anak Adam. Pelaku maksiat tidak hanya mendapatkan hukuman dari dosanya, tetapi juga mendapat laknat dari yang tidak berdosa. Maknanya beginilah saya nak simpulkan daripada perkataan-perkataan itu tadi ya. Daripada pendapat-pendapat daripada di kalangan para ulama itu tadi. Orang yang buat dosa, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka ni dengan azab. Dan azab itu bukan kita dapat bila kita mati nanti. Tapi masa kita hidup lagi, Allah Subhanahu wa taala boleh bayar cash pada kita. Itu yang kita sebutkan, ia berikan kesan ataupun perkara buruk dalam kehidupan kita. Sebab itu kita tidak hairan. Ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan mafhumnya
Allah kata, musibah itu dia datang kepada diri kamu akibat perbuatan tangan kamu sendiri. Kesusahan, ujian, kadang-kadang, saya kata kadang-kadang ia datang kerana perbuatan dosa kita. Maksiat yang kita lakukan. Sebab tu tadi kan, dia kata, kalau kita ni buat perkara yang maksiat, sekitar kita pun akan turut terkena. Sebab contoh, kita family. Kalau kita susah, ahli keluarga kita yang lain juga akan turut susah. Yang tak bersalah dalam situasi itu. Saya bagi contoh. Nabi SAW ada beritahu kepada kita berkenaan dengan perkara buruk yang berlaku kepada hamba itu tadi. Nabi kata apa? Babani mu'ajjalani uqubatuhuma. Ada dua pintu yang menyebabkan akibatnya dipercepatkan ketika kita masih hidup. Apa dia? Biasa dengar hadis itu? Ini masuk kuliah saya, tak hafal je. Dah gelek-gelek dah. Liza dah gelek-gelek dah. Alamak. Saya ni kalau boleh nak suruh orang hafal setiap hadis yang saya baca ni. Baik, ada dua pintu. Yang Nabi kata apa? Kita buat masa kita hidup di dunia ini lagi, Allah dah timpakan azabnya. Satu, zalim. Ini maksiat dan dosa. Kita buat zalim pada orang lain. Ya. Kita buatlah apa-apa perkara yang berkaitan dengan kezaliman itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azabnya ketika kita di dunia ini lagi. Dua, Nabi kata apa? Derhaka kepada ibu bapa. Tapi cik jangan guna ayat ni pula ya. Nak suruh anak dengar cakap kita. Lain macam pula nanti jadinya. Kau dengar cakap aku. Kalau tak Allah turunkan azab kat engkau. Tak boleh. Jangan guna dalil yang sedemikian ya. Itu tak adil untuk anak kita. Okay, tak boleh buat sedemikian. Cuma di sinilah, anak ini dia memang menderhaka lah kepada ibu bapa dia. Kan? Buat perkara-perkara yang menyakitkan ibu bapa dia. Memang dia tak nak hormati ibu ayah dia yang telah membesarkan dia dan sebagainya. Memang itu keadaan diri dia. Jadi dua perkara ini, Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala akan percepatkan azabnya. Dua-dua ini adalah perkara dosa. Yang kita buat, kadang-kadang kita rasa selesa dengan benda itu. Kita tak rasa apa. Yang penting kita dapat apa yang kita hendak. Orang yang zalim contohnya. Kan? Dia nak betul-betul benda tu. Mungkin harta orang ini. Dia sanggup buat apa-apa saja perkara untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa dia kisah, saya zalimi dia ke, dia mati ke, kan kelaparan ke apa. Contoh, makan harta anak yatim. Kita kisah tak? Kalau orang yang betul-betul jahat ni, dia kisah tak budak tu jadi apa? Dia tak kisah. Yang penting dia dapat harta tu. Contoh lagi satu. Kalau orang yang betul-betul zalim ini, dia kisah tak kalau dia suruh mak dia jual rumah? Dia sensitif Mak aku tinggal mana? Aku tak kisah. Yang penting aku dapat duit. Orang begini dia tak kisah. Mak nak duduk mana? Mak duduklah tepi jalan, tak kisah. Abang tak kisah mak. Mak duduk mana-mana. Ikut sekati mak lah. Kan? Yang penting mak hidup. Macam tu. Ada anak yang sedemikian. Itu kita panggil sebagai kezaliman. Dia takkan kisah. Yang penting dia nak apa yang dia inginkan. Sama juga dengan anak yang derhaka itu tadi. Tak pernah kisah. Ya, bagi saya, anak yang derhaka ni, dia buat dua-dua ni. Anak derhaka buat dua-dua. Contoh saya bagi rumah flat tadi kan. Dia zalimi ibu ayah dia. Kan? Mula-mula cakap biasanya drama ada TV kan. Tak apa mak jual rumah. Nanti mak tinggal dengan kakak. Senang sikit hidup mak Dia tinggal dengan kakak, bagus. Ada orang jaga ke apa kan. Dah jual rumah, dah dapat duit, duduk rumah. Mak kita duduk rumah kita sindir-sindir dia. Sedarlah diri tu menumpang. Macam tu cakap dekat mak. Cakap dekat mak kita. Kita hidup, sepanjang kita hidup, mak kita ada cakap kita. Kau sedar hidup kau menumpang. Tak ada. Mak kita tak ada cakap gitu pada kita. Ya, kita nak apa, mak kita bagi. Mak kita sanggup ikat perut, nak bagi kita makan. Aku tak makan tak apa, yang penting anak aku makan. Kita sekarang, kita dah besar-besar gini. Dah besar kena tua sekarang ni. Kita dah besar-besar gini, rumah kita gini. Kita ada mak ni. Kita pentingkan diri kita sendiri kan kadang-kadang. Tak nak lah, buat apa jalan buat mak nanti leceh lah. Kan stop tengok beg mungkin lama pasal bukan nak beli. Kita cakap macam-macam. Dulu mak kita carikan kasut sekolah, daripada kedai sampai kedai, satu kedai. Satu mall, kita punya cerewet mak kita layan. Kita sebab satu beg, bukan main lagi kencing mak kita depan orang.
Itu berlaku. Ini perkara-perkara yang perlu kita faham dalam hidup. Kadang-kadang kita buat dosa, kita tak rasa itu dosa. Sebab apa? Keinginan kita menguasai segala-galanya. Sampai kita sanggup buat dua perkara ini. Sekarang kita belajar, kita akan jadi orang yang takut. Kerana apa kita tahu? Orang yang buat maksiat tak kiralah, tak semestinya dua perkara ini saja ya. Apa-apa juga maksiat, Allah akan timpakan kepada kita dengan kehinaan. Bukan nanti masuk dalam kubur, tapi masa kita hidup lagi, Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan azab pada kita. Jangan kita kata, oh tak ada pun, tak ada apa pun, tak ada apa pun kan. Kadang-kadang azab Allah ini dia bukan datang hari ini, kita buat hari ini kita kena. Tunggu 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Lihat nanti anak kita macam mana dengan kita. Sebab tu kita kena takut dengan maksiat. Sebagaimana tadi Imam Al-Bukhari datangkan pendapat daripada Imam Ibn Mas'ud itu tadi kan, radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Orang yang beriman, dia akan nampak dosa, umpama dosa itu gunung yang akan timpa diri dia. Sebab dia tahu, ini kalau aku buat, tak selamat dunia akhirat. Tapi kalau orang yang ikutkan perasaan dia, keinginan dia, dia tak kisah. Umpama orang yang lihat lalat yang hinggap di hidung dia. Jadi sebab itu, ya, kehidupan kita perlu usaha 24 jam. Daripada kita bangun subuh tu kan, kita nak bangun subuh, sampailah nanti kita nak tidur, kita kena pastikan maksiat itu bukan teman kita. Yang kita nak ialah ketaatan kepada Allah ini. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita macam-macam amalan ibadah selain daripada perkara yang wajib. Itu antara rahmat Allah. Allah tak kata solat je, Allah tak kata puasa je. Ada banyak amal ibadah sehingga kita buat baik pada orang lain pun amal ibadah kita. Nampak tak agama kita ni? Maknanya peluang kita untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita buat ketaatan, ia adalah peluang yang besar. Kita boleh pilih kita nak yang mana berkenaan dengan yang sunnah ya. Yang wajib tak dengan pilih pula Saya pilih lah, Sakinah suruh pilih, tak nak solat lah lepas ni asal tak boleh gitu. Yang wajib kena buat. Maksud saya yang selain-lainnya. Mungkin kita ada rezeki terpulang, Allah tak kata kena sedekah $10 every day. Tak ada. Betul tak? Ikut kemampuan kita. Even 5 cents, you boleh sedekah. Tak ada masalah. Ada Allah kata 5 sen je, tak ada. Tak ada. Allah nilai keikhlasan kita. Ya, sebenarnya melakukan ketaatan itu mudah. Dia mudah. Sebab banyak sangat ketaatan yang kita boleh pilih untuk kita lakukan. Untuk meraih kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Maksud kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak. Jadi jangan sempitkan fokus kita ni untuk buat benda-benda yang baik. Paling penting, saya nak tutup ya kuliah kita ni, paling penting begini. Kita, orang cakap apa pun tentang kita yang nak jadi baik ni, tolak tepi. Yang penting kita buat benda yang baik. Ikhlas kerana Allah. Kadang-kadang kita mudah tergugat. Kita mudah meninggalkan perkara yang baik bila kita dengar orang cakap tentang diri kita. Tapi kalau kita usaha, yang mana kita nak pandangan Allah tadi kan, kemuliaan Allah, syurga Allah, dah lah. Orang nak kata apa, orang nak kritik kita, orang nak kata kita tak ikhlas sekalipun, itu hanya antara kita dengan Allah. Keikhlasan kita, orang tak tahu. Biar ia antara kita dengan Allah. Jangan jadikan percakapan-percakapan orang ni menyebabkan kita meletakkan diri kita pada kehinaan. Sebab yang rugi kita, orang tu rugi, memang dia rugi sebab dia dosa. Tapi kita lebih-lebih lagi rugi. Sebab kita asalnya sudah berada di sini. Tapi kita angkat, keluarkan diri kita masuk ke sini. Okay? Kita angkat diri kita masuk di sini. Jadi sekarang kita tak nak masuk di sini. Dan Alhamdulillah, Allah beri kita banyak kesempatan, banyak peluang untuk kita stay pada kategori ini. Ya, kalaupun kita kata kadang kita terkeluar, kita boleh masuk balik. Ada orang kata pintu tertutup, tak ada. Kita pun dah bincangkan. Ya, pintu tak pernah tutup, sentiasa terbuka untuk kita buat amal soleh. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada petang ini. Ada apa-apa soalan? Ada 1 lagi minit.
2 minit lagi. Ada apa soalan Kak Rafidah nak tanya? Tak ada? Kak Narjis nak tanya apa-apa? Tak ada? Kak Ina, tanya apa-apa Kak Ina? Senyum. Kak Syah? Tak ada. Cik Ros nak tanya apa-apa? Ya. Ini untuk orang fasik. 1 to 4. Dua-dua sebenarnya. Dua-dua sebenarnya. Okey? Dia beginilah. Kalau cuma kategori dia sahaja berbeza tadi. Yang ini beriman, yang satu tak beriman. Tapi yang beriman ini, dia buat juga perkara-perkara yang ini. Cuma konteks perbincangan kita, pada petang ini kita masuk kepada orang yang fasik tu tadi. Sebab bagi kita, kalau yang tak beriman itu dah memanglah kan susah. Kita tak payah nak cerita ya, keadaannya memang sedemikian. Allah SWT dah tetapkanlah keadaannya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Terima kasih Cik Ros atas soalannya. Ada yang lain ingin tanya? Izzan nak tanya apa-apa? Kak Zah? Tak ada? Lupa nama cik sebelah Kak Zah, kakak ni. Siapa nama lupa? Ingat lagi Saya lupa. Siapa nama kak? Ya betul. Shima. Kak Shima tanya apa Kak Shima? Tak ada. Saya kira yang belakang semua. Cik Arab tanya apa? Cik Sharifah. Masya Allah, tak ada. Okey. Kakak tanya apa? Sebelah kecil. Belakang sini tak ada? Tak ada. Sini semua. Sini tak ada. Senyum je cik tengok Ustazah tadi. Manis, Masya Allah, tabarakallah. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, kita akhiri kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.